Saya sebenarnya terkejut bila terbaca satu keratan berita yang kejadian ni baru sangat berlaku dari tarikh video ni dirakamkan lah. Iaitu beritanya dua beradik maut dicampak bapa dari atas lebuh raya MRR2 atau MRR2 sebelum terjatuh. Kisahnya tu seorang lelaki yang mana dia bertindak kejam apabila sanggup membunuh dua anak lelakinya yang berusia anggaran 6 dan 7 tahun dengan mencampakkan mereka dari lebuh raya lingkaran tengah 2 atau MRR2 Kepung berhampiran lampu isyarat Desa Jaya di sini pagi Selasa. Dan dikhabarkan juga si ayah itu berusia kira-kira 38 tahun. Muda lagi ni. Dan ada saksi yang melaporkan kes ini dan ia sangat menyayat hati ya. Dan lepas dia campak anak dia tu, dua meninggal dunia dan ayahnya pula terjun. Ayahnya pula bunuh diri sejurus selepas itu. Ayah dia pula terjun. Saya nak berkongsilah dengan sahabat-sahabat rakan penonton semua. Baru-baru ni saya pun dalam satu program, ada agak orang tanya saya. Dia kata, Ustaz, kenapa ya sejak mutakhir ini banyak berita-berita berkaitan tentang bunuh diri ini berlaku secara banyak. Kalau sebelum-sebelum ni kita banyak dengar luar negara lah. Maknanya termasuk negara-negara maju pun ada yang terlibat dengan kes bunuh diri ini. Namun kenapa mutakhir ini makin dekat pula dengan di tanah air kita pun makin banyak pula kes-kes ni semua. Apa puncanya? Banyaklah. Kita pun, saya dipahamkan lelaki ini dia warga Myanmar. Warga Myanmar. Tak apalah, saya sebenarnya kita tak kira lah dia tu Myanmar ke, warga negara mana ke, bangsa mana pun. Tapi selagi dia tu manusia kan, apa sudah berlaku ni, apa sudah terjadi pada manusia pada zaman yang sepatutnya kita melihat kemajuan dan pembangunan teknologi serba canggih, tapi manusia bagaikan ketandusan kebahagiaan ataupun bagaikan kepupusan rasa cinta dan sayang dan kasih, sehingga melibatkan anak kesayangan, anak tersayang. Anak tu bunuh tu buat apa? Jadi apa ni? Jadi benda inilah yang kita fikirkan bersama. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa bila dunia menjelang kiamat, dunia nak dekat-dekat kiamat ni, Nabi kata kamu akan melihat ada laki-laki ataupun ada seseorang yang mana dia akan melewati, dia akan melintasi kawasan kubur dan dia bermonolog, dia bercakap seorang. Apa dia kata? Alangkah baiknya kalau aku berada di tempat kalian. Maksudnya dia bercakap dengan kubur, penghuni-penghuni kubur tu. Dia bercakap seorang. Dia kata alangkah baiknya kalau aku berada di tempat kalian semua. Dan ini membawa maksud apa? Ada manusia yang rasa lagi baik mati daripada hidup. Lagi bagus aku memilih mati daripada meneruskan kehidupan. Maknanya apa? Tekanan hidup, tekanan perasaan, depression, apa lagi? Macam-macam lah masalah gangguan mental ni pun macam-macam juga. Namun kita kalau lihat dari sudut kajian, ada beberapa faktor-faktor yang membawa kepada ada setengah manusia memilih jalan untuk bunuh diri. Ada yang mereka ni datang dari keluarga yang porak-peranda, kacau, dan ada masalah kemiskinan, tempat tinggal yang tak selesa, kelemahan personaliti kendiri, tak ada kematangan jiwa. Maknanya kalau datang masalah, kita pun semua ada masalah. Tapi bila masalah tu kena kat dia tu, dia macam dia tak boleh nak handle lah, dia tak mampu nak kendalikan lagi. Kemudian akibat keluarga yang amat banyak masalah sampai hidup pun tak tenteram dan masing-masing dah tak bertanggungjawab lagi dah. Bapa tak bertanggungjawab terhadap anak. Ada macam cerita ni, bunuh anak, campak anak pula. La ilaha illallah. Lepas tu pula bila dia
sesama adik-beradik pun dah tak ada kasih sayang, dah tak ada rasa tanggungjawab. Kemudian mungkin kerana akibat ketakutan terhadap alung ke apa, dia berhutang, takutnya pasal dia ambil jalan untuk bunuh diri. Ataupun ada satu lagi yang kita agak bimbang juga, iaitu pandangan world view, kesan daripada terikut-ikut dengan filem. Mungkin ada setengah filem yang memaparkan babak-babak bunuh diri ke apa sebagai jalan untuk lari daripada masalah, dan akhirnya dia menjadi ikutan. Di kalangan penonton, atau ada setengah berpahaman bahawa dengan jalan itu akhirnya dia akan rasa tenang, dia akan tenteram dan lari dari masalah lah. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadikan kita, Allah mengingatkan kita dalam Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Maknanya jangan kamu buat sesuatu yang boleh membawa ke arah kerosakan, kebinasaan. Pasal tubuh badan kita ni pun Allah yang punya, Allah pinjamkan saja pada kita ni. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaqqa, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Surah Isra ayat 33. Maknanya tak boleh bunuh diri dan tak boleh bunuh jiwa-jiwa yang lain. Bunuh anak pula tu lagi teruk, lagi dahsyat. Malah dalam hadis Nabi SAW sebut, man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang membunuh diri dengan satu cara, dengan satu perbuatannya itu, untuk dia mati dengan cara itu, maka kelak di hari kiamat dia akan diseksa dengan cara yang sama. Maknanya kalau dia ambil jalan, dia terjun daripada bangunan yang tinggi berapa tingkat sekalipun, kelak di hari kiamat dia akan terjun dalam neraka, terjun dalam neraka entah sampai bila. Kalau dia tikam, tak tahulah sampai bila. Sebab itu ada satu hadis yang mana Nabi SAW sebutkan, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun. Nabi kata pada umat sebelum kalian semua ada seseorang yang dia ni tercedera. Dan dia tak dapat nak tahan sakit, lalu dia ambil pisaunya dan dia potong tangan dia. Darah pendarahan pun berlaku, mengalir sampai dia mati. Allah pun berkata, qala Allah Ta'ala, badarani abdi binafsih haramtu alaihil jannah. Hambaku telah menyegerakan untuk mati, aku telah mengharamkan ke atasnya syurga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya kalau sakit macam mana sekalipun, tak payahlah buat keputusan sendiri. Rasa tertekan hidup, depression, rasa macam dah tak mampu nak kendalikan kehidupan lagi, janganlah pilih bunuh diri macam tu, anak lagi pula. Sebab orang yang macam ni seolah-olah dia ni nak lawan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut belum lagi matinya pada masa itu, dah dia nak mendahului ketentuan Allah, nak memandai-mandai, dia berasa dia lagi berkuasa ke apa. Itu yang Allah Ta'ala murka orang macam ni. Allah Ta'ala kata, haramtu alaihil jannah, aku haramkan syurga untuk orang yang seperti itu. Itu. Jadi sebab itu sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita pelihara diri kita jangan sampai terjebak dan terlibat dalam kelembah kebinasaan, kezaliman. Jangan buat zalim pada diri dan jangan buat zalim pada orang lain. Sebab Allah Ta'ala kurniakan kehidupan ini pada kita untuk kita lalui, untuk kita nikmati dan sebagai amanah
kita bersama untuk kita jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Seorang ayah sepatutnya memberikan didikan yang baik pada anak-anak. Apa yang diajarkan kita dalam Islam, seorang bapa, apa tanggungjawab dia? Ayyuhsinu smuhu wa addabuhu wa yu'allimul kitabah was-sibahah wa rimayah wa an la yarzuquhu illa at-tayyibah wa an yuzawwijahu iza adraka. Apa kata Nabi SAW? Dia mengajarkan seorang bapa, dia mesti dia terhadap anak-anak dia, apa perkara yang patut disempurnakan tanggungjawab seorang bapa. Apa antaranya? Memberikan nama yang baik, kemudian mengajarkan dia tentang adab, kemudian ajar dia menulis, hantar pergi sekolah lah, maknanya berpendidikan, bagi dia didikan ilmu. Lagi apa lagi? Ajar dia memanah, ajar dia berenang. Ini maknanya macam co-curriculum, satu ilmu tambahan, kemahiran hidup, dan juga dia belajar bersosial. Kemudian bagi makan daripada sumber yang halal. Wa ayyuzawwijahu iza adraka, dan kahwinkanlah dia apabila dah sampai sampai masanya. Itu tanggungjawab bapa. Kadang kita pun, saya minta maaf, saya minta maaf sangat. Kadang-kadang kita tengok kesian pada anak-anak. Anak-anak yang nak belajar tentang erti kehidupan. Anak-anak yang nak tahu tentang bagaimana cara untuk dia mengecap kebahagiaan, mencapai kejayaan. Sepatutnya ditunjuk, dilorongkan oleh bapaknya itu sepatutnya. Tapi maaf, kadang bapa pun tak tunjuk contoh yang bagus pada anak. Bapa pun tak tunjuk contoh yang baik pada anak-anak. Macam mana? Kadang tu saya, dululah, ni cerita dululah. Kadang kita buat kursus, Bila kita buat kursus, jadi kita khususnya ni lah untuk anak-anak kan. Bila anak-anak tu masuk dalam kursus kita, orang panggil apa? Camp motivasi anak soleh apa ni lah. Jadi kita kendalikan program tu. Alhamdulillah. Bila balik saja, kita buat sesi-sesi kesedaran, keinsafan, mengalim, menitih air mata anak-anak tu. Tapi ada kadang bapak tu, kadang kita kata dia, tuan, ni anak Alhamdulillah, kita pergi laporan, anak bagus, sembahyang tepat waktu, dengar cakap fesi, kemudian tak bergaduh dengan peserta-peserta lain. Patutnya ayah dia kata, Alhamdulillah, terima kasihlah bagi bimbingan, bantu kami mak bapak untuk didik anak kami ni. Alah, patutnya macam tu. Dah, apa dia buat? Apa dia kata? Alah, anak saya ni macam ni, sekejap dia menangis ni, sekejap dia insaf ni Ustaz, balik sama ya. Tuan-tuan rasa yang patut masuk dalam camp motivasi anak soleh tu siapa? Bapa dia yang patut masuk. Apa ni macam tu pula cakap. Dia cakap depan-depan anak dia tu. Apa perasaan anak bila dengar bapa sendiri down, pandang rendah pada anak dia sendiri? Tak patut. Sebab itu, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, penonton-penonton semua, jadilah kita bapa yang bertanggungjawab, ayah yang sentiasa ada wawasan yang tinggi, wawasan yang jauh, membesar, mendidik, dan memberikan curahan kasih sayang pada anak-anak kita semampu kita, insya-Allah.